Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam KOC Foundation Program. So untuk video entry kali ni adalah kita masuk dalam topik 4 bab 7. Okey, so tanpa buang masa, kita tengok apa yang kita ada. Dalam topik kali ni kita nak bincang mengenai power flow dalam sistem transmisi ataupun gearbox. Tapi power flow yang kita nak bincangkan ni adalah power flow untuk gearbox manual lah, bukan untuk gearbox automatic. Alright, so ini kita punya objektif perbincangan, tajuk untuk memahami bagaimana power flow ni ataupun bahasa Melayu ni nak cakap macam mana, pergerakan kuasa daripada enjin pergi dalam transmission kita, dan kemudian daripada transmission tu macam mana dia hantar kepada differential dan juga kepada kita punya tayar, lebih kurang macam tu. Okey, so power flow ni sebenarnya adalah laluan kuasa daripada enjin kepada gear-gear yang kita telah pun pilih. Sebab tu dipanggil sebagai power flow. So biasanya power flow ni dia start daripada kita punya input shaft, dan dia akan masuk kepada kita punya selected gear dan kemudian kepada output shaft. Dan dia ada satu lagi, kita punya idle gear ataupun kita punya idle shaft lah, ataupun counter shaft. So ada 3 bahagian biasanya dalam kita punya transmission lah, gearbox. Okey, so kita tengok dulu. Yang ini adalah power flow dalam keadaan neutral lah. Dalam keadaan neutral maksudnya kalau enjin kita bergerak dan kemudian kita tak ada masuk pada mana-mana bahagian gear, itu yang kita panggil dia sebagai neutral. So kalau kita lihat kat sini, ini adalah daripada pusingan enjin masuk kepada input shaft dan kemudian kepada idle gear. Tapi dia hanya memusingkan sahaja gear-gear yang ada. Sebab apa? Sebab tak ada selection ataupun pemilihan yang menggerakkan kita punya shifter, ataupun kita punya bahagian yang untuk memilih pada gear lah. So kalau lupa balik, kita boleh tengok balik lah kat sini. So kita ada kita punya synchronizer dan juga kita punya shift hub. So inilah kita punya shift hub. Alright, so sebab tu tak ada kuasa yang dihantar kepada output shaft. So maksudnya output shaft kita tak berpusing, dia kosong saja. Sebab tu tayar pun tak boleh bergerak. Okay, ini penjelasan dia lah. So input shaft rotate at same engine speed. Ini input shaft sama. Kalau engine berpusing 1000 rpm, revolution per minute ataupun rotation per minute, sama juga dengan input shaft, 1000 kali juga dia pusing. So the gear in the input shaft mesh with the counter gear in the counter shaft. Yang ini, inilah gear yang mesh ataupun bersambung. So apabila dia bersambung, dia akan menggerakkan semua gear yang di bawah ni sebenarnya. So apa yang berlaku kat sini, so dia telah pun transferkan power ataupun pergerakan kepada semua gear yang di atas ataupun pada kita punya main gear daripada kita punya input. But since there is no speed gear that is locked to the main shaft, maksudnya tak ada yang di lock ataupun tak ada pergerakan shifting, dan kita punya synchronizer ataupun shift hub ni tak bergerak, so maknanya tak ada gear yang di lock. So maknanya semua gear adalah free, dia pusing saja tapi dia free. Therefore will not turn and there will be no powers that will be transmit to the drivetrain. So maksudnya tak ada power output untuk keluar. So ini dalam bahagian neutral. Okey, yang ini adalah untuk first speed ataupun gear first gear yang pertama. So kalau kita tengok macam mana daripada power flow ni, kalau kita tengok daripada engine, dia akan pergi kepada kita punya input shaft, dan ini adalah gear nombor 4, dan dia akan transfer mesh dengan kita punya counter gear, dan dia akan pergi pada first gear. Dan kalau kita tengok dekat sini, kita punya shift hub sudah pun bergerak ke arah gear. So dia dah lock gear ni, dan secara automatiknya power tu dia akan transfer kepada first gear dan output 250 rpm. So kenapa jadi 250 rpm? Sebab dia ada dia punya ratio
So maknanya rasionya dia akan merendahkan putaran tu. So bila putaran tu menjadi semakin rendah, dia punya torque menjadi semakin tinggi. So ini dia punya ratio sebenarnya. Ratio ni bergantung macam mana pengiraan ratio tu, mungkin ada dalam ini. Okay, so ini penjelasan untuk bagaimana power flow untuk first gear. When the first gear is select, the power or torque output from the engine will flow to the input shaft and clutch gear. Inilah input shaft and clutch gear. And then first counter gear. Ini first counter gear. Ini kita punya first counter gear. Dan juga kita punya speed gear. And finally to the output shaft. So the output shaft rotate because the first and second synchronizer assembly lock the first speed gear to the main shaft together. So ini adalah dia punya kita punya synchronizer lah. The vehicle speed may be slow but the torque is high when the transmission is shift to the first gear. So maksudnya kita punya gear untuk first gear, dia punya ratio sebenarnya agak tinggi berbanding gear-gear yang lain, sebab dia untuk increasekan torque. Speed dia memang slow, speed yang rendah, tapi dia punya torque tu tinggi. So ini dia punya, sebab tu kita punya gear 1 tu kita boleh gunakan untuk kita naik bukit ataupun untuk kita start menggerakkan kenderaan kita. Okay, so yang ini untuk second gear, gear kedua. So kalau kita tengok apa yang berubah, sama je, cuma yang berubah adalah pergerakan daripada kita punya hub ataupun synchronizer hub. So dia telah pun bergerak dan dia lock untuk second gear. Yang tadi dia bergerak untuk lock first gear, sekarang dia gerak ke arah yang berlainan untuk dia lock second gear. So secara automatic power flow tadi, dia akan bergerak ataupun berubah daripada first gear kepada second gear dan kemudian kepada output shaft. Sama juga, cuma perbezaan dia daripada dia punya slip hub ni saja yang bergerak. Okay, itu untuk second gear. So kita tengok penerangan dia. When the second gear is select, the power or torque output from the engine will flow to the input shaft and clutch gear. Sama macam first gear, second counter gear, second speed gear and finally to the output shaft. So bezanya dia punya power flow macam tadi first gear dia dekat sini, so dia dah ubah pula untuk pergi kepada speed gear nombor 2. Itu saja perbezaannya. Maximum torque is achieved when the transmission is shift to the first gear. This is normally used when the car start to move. Yang tadi untuk first gear, yang ni untuk second gear lah. So biasanya dia ada dia punya ratio dia, tapi ratio dia agak rendah berbanding dengan ratio untuk first gear. Okay, ini untuk third gear. So untuk third gear, so kita tengok dekat sini, yang tadi untuk kita punya synchronizer hub, shift hub, untuk first gear dan second gear, dia dah tak bergerak dah. Dia dalam keadaan tengah. So maknanya first gear dan second gear free. Tapi untuk third gear, dia dah lock untuk third gear dekat sini. So ingat balik, kita kaji balik. So maksudnya ini adalah first gear, second gear, dan ini adalah untuk kita punya third gear. Right, penjelasan ni pun sama. Kalau kita tengok, cuma bezanya dia akan lock kita punya third and fourth synchronizer assembly lock the third gear to the main shaft together. So ini lah the lock. So the vehicle speed go faster but the torque further decrease. The speed rotation of the output shaft is about 75% of the speed rotation of the input shaft. 75%. 1000 rpm pusingan input, tapi output dia 700 je. Ok lah, laju sikit daripada gear 2. Gear 2 tadi 400, so dia naik lah up sikit 700. Tapi still juga dia akan ada satu tahap dia dah tak boleh lagi nak laju lagi. So dia akan jadi slow balik. So maknanya kita perlukan gear yang tambahan. Right, so sebab tu kita perlukan gear 4. So gear 4 ni kita panggil dia sebagai ratio 1:1, 1:1. Maksudnya berapa ribu pusingan enjin tu, dia punya output pun akan jadi sama. So kalau kita tengok kat sini, kita punya synchronizer hub untuk gear 3 dan gear 4, dia dah bertukar tempat. Dia dah shifting kepada gear 4. Dan kalau kita tengok power flow dia tak ada lagi melalui counter shaft, dia terus direct saja. Sebab dah tak perlu dah. Sebab dia dah tak perlu dah nak putarkan yang kat sini, sebab yang lain tu dah free dah. So secara automatik dia punya kuasa terus sahaja. Ini penerangan dia lah. So dia punya power flow
daripada engine will flow to the input shaft and clutch gear, fourth counter gear, right, fourth speed gear, and finally to the output shaft. So dia terus sahaja. So the output shaft rotate because the third and fourth synchronizer assembly lock the fourth speed. Yang ini dia lock untuk fourth speed, dan to the main shaft together. So ini kita punya main shaft. So dia lock terus. Sebab ini input shaft ni sebenarnya dia satu bahagian yang lain sebenarnya. Dia boleh diceraikan. So bila kita lock, maknanya dia bersambung terus dengan kita punya main shaft. Kalau dia tak bersambung sebenarnya. So input shaft tu dengan kita punya main shaft tu sebenarnya dia satu unit yang berbeza. Sebab tu kita kena faham lah kenapa macam mana dia boleh pusingkan dia. Alright, sebab kita dah lockkan dia. Alright, so when they shift to fourth gear, the speed ratio between the input shaft and output shaft, input, output, is equal. Sebab tu kita panggil dia ratio dia 1 pada 1. So therefore fourth gear is also called direct drive. Dia juga dikenali sebagai direct drive. Underdrive ataupun overdrive tu ada juga dalam istilah kita punya transmission. So underdrive tu biasanya gear yang rendah lah. Overdrive tu maksudnya gear yang tinggi. Yang ini direct drive, maknanya ratio dia 1 pada 1. So there is no more torque multiplication during this time because the vehicle is normally cruising speed and fuel economy is already achieved. So biasanya gear 4 ni waktu kereta kita pun dah laju lah kita bawa, bukan lagi di bawah underdrive, maknanya kita perlukan torque. So biasanya pada gear 4, gear 5, gear 6, gear 7, berapa banyak gear lah yang kita ada tu. So itu adalah untuk speed cruising, dan dia biasanya dia tak menggunakan minyak atau menggunakan penggunaan petrol yang banyak. Ok, so ini sampai gear 4. Yang ini untuk gear 5 lah. So gear 5 kalau kita tengok dia still lagi daripada input shaft, dia akan pergi pada kita punya gear 4 dan dia masuk pada kita punya counter, dan dia akan pergi pada bahagian ataupun gear yang paling ujung sekali. So ini lah kita punya gear paling ujung. So kalau kita tengok dia punya shaft tu dekat sini lah, kita punya synchronizer tu untuk dia lock gear 5. Sama je. So yang kita tengok kat sini lah, the speed of input shaft is slower as compared to the speed of the output shaft by 25%. Therefore fifth gear is also called overdrive. So dia lagi laju lah daripada gear 4 tu, dan dia punya ratio pun semakin rendah. Kalau tadi 1 pada 1, ratio dia semakin kurang lah, 0 point something kepada 1. Sebab tu RPM dia menjadi tinggi, 1000 RPM daripada enjin, tapi output dia jadi lebih tinggi daripada 1000 RPM. So itu untuk gear 5. Dan terakhir sekali adalah gear reverse lah. So complete lah kita punya gear dah dalam kereta. 1, 2, 3, 4, kemudian dah 5. So kemudian untuk reverse ni, apa yang beza dia pula, kita ada satu lagi gear di sini, dia panggil sebagai idle gear, di mana dia akan masuk lah pada kita punya idle gear. Dan kalau kita tengok dia sama juga, dia bersambung pada kita punya first gear. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, when the reverse gear is select, the power or torque output from the engine will flow to the input shaft, masuk, kemudian kepada kita punya reverse idle. Sini reverse idle, reverse counter gear, dan kemudian reverse speed gear. Yang ini. And finally to the output shaft dekat sini. Output shaft rotate because the shifting fork move the reverse idle gear to match with reverse counter gear. Ini kita punya shifting fork kat sini yang dia gerakkan. So sebab tu dia akan mesh dengan kita punya idle ni. Ataupun ini kita punya idle gear, dia akan mesh pada kita punya counter gear. Senang je untuk kita bezakan di antara gear-gear speed yang lain dengan gear speed untuk reverse. Kalau kita tengok gigi gear dia pun, yang ini dia ada beza dia. Yang ini bevel gear, yang ini adalah straight cut. Dia terus saja, dia punya bentuk gear dia straight. So automatic kita tahu yang ini adalah reverse gear. Alright, so the vehicle in the reverse direction, dia akan bergeraklah dalam keadaan reverse. So maksudnya kalau pada output pusingan dia arah jam, output dia akan jadi pusingan yang lawan jam.
Kalau kita tengok ni, top output of the reverse is equal to the top output of the first gear. Kalau kita tengok pun sama juga, 250 rpm juga untuk dia punya output gear. Okey, saya rasa setakat tu dulu untuk kita punya power flow. Macam biasa, sekiranya ada apa-apa soalan bolehlah tanya saya dekat bawah tu, link bawah tu. Mungkin mengenai soalan, mungkin akan bertanya mengenai macam mana boleh dapat ratio tu. Mungkin lah, kalau berminat mungkin lah boleh tanya. Kalau tak tanya, saya pun tak nak bagi tahu. Okey, tapi kena bertanya lah. Nanti saya jawab. Okey, so macam biasa, terima kasih atas sudian menonton video ni. So kita akan jumpa lagi dalam topik yang akan datang. So sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.